Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 29 hari bulan Mei 2022 bersamaan dengan 28 Syawal 1443, kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Tajuk kita pada kali ini siri yang ke 129. Siri kita ini siri yang ke 129. Kita nak cerita tentang hikmah kenapa orang tawaf dia kena pakai buka bahu kanan, dipanggil ittiba', dan juga tiga pusingan pertama dia kena berlari anak, kata orang, daripada Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Itu dia panggil dia kena berlari anak. Itulah istilah kata berlari anak. Mana berlari rencak-rencak, lompat-lompat sikit. Ini kisah yang ke 129 ini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi kita datang dari Madinah ke Mekah. Bila? Pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7. Bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7, fi umratil qada. Tuan-tuan kena ingat, tahun yang ke-6 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi umrah tapi disekat oleh Quraisy di Hudaibiyah. Buat perjanjian, mereka akan diizinkan untuk pergi ke Mekah selama 3 hari pada tahun berikutnya. Tahun depan boleh mari 3 hari. 3 hari pada tahun depan. Jadi Nabi datanglah pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7. Dia panggil Umratul Qadha ataupun Umratul Qadiyah. Umrah menunai janji Quraisy. Quraisy nak beri janji berapa hari? 3 hari. Quraisy benar janji 3 hari. Cuma Quraisy ni dia yang beri visa 3 hari Nabi masuk. Tapi dia juga yang buat jahat. Macam mana dia buat jahat? Syaitan mari dia kata, "Hai Quraisy, Muhammad dengan kawan-kawan dia tu pernah kena demam panas di Madinah. Biasa orang kena demam panas ni, demam malaria ni, tubuh dia lemah, tak kuat. Habis, apa kata, kalau kamu serang hendak, kamu duduk atas bukit ni, waktu dia orang tawaf tu, serang, mati habis, kamu relax." Syaitan punya mainan. Jadi syaitan ingat dia bijak. Jadi Nabi kata Ibn Abbas, waqad wahanat humma Yathrib. Nabi SAW dengan para sahabat juga pernah, sahabat-sahabat Nabi ni pernah kena humma. Humma ni demam panas waktu mula-mula hijrah ke Madinah. Pada dia kata humma Yathrib, demam panas yang ada di Madinah. Jadi bila syaitan mari goda Quraisy supaya batal ke perjanjian, supaya khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quraisy termakanlah hasutan syaitan. Quraisy termakan hasutan mereka. Faqala al-musyrikun, puak-puak kafir berkata, innahu yaqdamu alaikum qaumun qad wahanathumul humma wa laqaw minha syarra. Muhammad ni dengan kawan-kawan dia ni, mereka ni pernah kena demam panas, demam malaria. Mereka telah pun mendapat kesan yang buruk dengan penyakit itu. Maknanya orang ni orang tak kuat, orang lemah ni. Bagaimana kalau kita serang hendak? Kita serang hendak sekaligus, biar mereka mati.
فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah berlaku kepada Quraisy. Apa yang dirancang oleh Quraisy, Allah Ta'ala maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersedia. Mereka akan khianat. Fa amarahum an yarmulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat, kita masuk tawaf ni, kita kena ramal. Ramal ni berjalan lompat-lompat, rencak-rencak kata orang, berlari anak. 3 pusingan di antara rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani. Di antara Yamani sampai ke Hajar Aswad, wa an yamshu bainar ruknaini. Yamani Hajar Aswad berjalan biasa, sambil-sambil rehat daripada lompat tadi. Apa sebab? Tunggu dalam syarah nanti. Jadi Quraisy yang buat perancangan jahat nak khianat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, fa iza ra'auhum qalu. Bila mereka tengok Nabi dengan cara yang tersebut, mereka bercakap, haula'i allazina zakartum annal humma qad wahanathum haula'i ajladu minna. Muhammad yang kita sangka kena demam panah ni, mereka lebih kuat daripada kita. Jangan kacau, jangan masuk. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, walam ya'muruhum an yarmulu al-ashwat kullaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perintahkan semua berlari, cuma di 3 pusingan yang pertama saja. Itu pun di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad tak payah lompat. Lish? Kenapa? Ibqa'an alaihim, supaya nak jaga kesihatan mereka dan relax sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, cerita ni menarik, ada dalam buku Mekah Al-Mukarramah ni, buku Mekah yang warna pink ni, ada di situ. Para jemaah boleh baca. Dia gini kisah dia. Kaabah macam ni. Ini rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Quraisy duduk di sini, di atas bukit Jabal Qu'ayqi'an. Sebelah ni, sebelah Hajar Aswad ni, sebelah Safa itu dia panggil Bukit Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais. Sebelah ni itu dia panggil Jabal Qu'ayqi'an, Bukit Qu'ayqi'an. Quraisy duduk atas ni. Dia nak serang hendak, maka Nabi berlari di antara sini, Hajar Aswad ni ke sini. Hijri Ismail, Iraqi, Syami sampai Yamani terlindung. Quraisy tak nampak lagi mereka berjalan ke tidak, maka Nabi kita berjalan pelan-pelan di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dia panggil teknik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita fahamlah dia sudut lokasi. Dari sudut lokasi kita nampak kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjalan keseluruhannya, tapi ada tempat dia rehat. Sebab terlindung. Orang Quraisy terlindung. Baik. Ada lagi riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tawaf, Nabi kita angkat dia punya kain ihram dia ni masuk bawah ni. Bawah ketiak. Jadi buka bahu kanan. Itu dia panggil ittiba'. Bukan ittiba' tu makna mengikut. Ittiba' maknanya kita buka bahu kanan, selempang gitu. Buka bahu kanan. Kiri tak buka. Sebab itu kita kata kalau kita nak menghormati Kaabah, kita buka bahu kiri. Sebab kiri yang menghadap Kaabah, tapi kanan menghadap ke Quraisy. Hadis ini muttafaqun alaih wal lafzu li Abi Daud. Lafaz di Abu Daud, tapi asal hadis ada dalam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada sunniyatur ramal. Sunat kita berlari-lari anak 3 pusingan pertama tawaf, dan juga sunat ittiba, kita buka bahu kanan ketika tawaf.
Saya ulang di sini, kenapa? Sebab saya tengok ada pakcik nak pergi haji. Di KL air dah buka bau kanan. Kita kata pakcik tutup dulu. Sejuk ni aircon banyak. Kita nak tawaf baru kita buka. Kita nak tawaf baru kita buka bau kanan. Ingat dia punya tempat. Baik para jemaah sekalian, seperti biasa kita akan bincangkan 10 perkara dalam kisah yang kita ada ini. Yang pertama, kita kenal Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhijrah bersama dengan ibu bapa dia ke Madinah pada tahun pembukaan kota Mekah. Ibnu Abbas kata dia dan mak dia termasuk di kalangan muslimin al-mustad'afin fi Makkah. Dia Islam dah, tapi dia lambat hijrah. Sebab dia panggil dia tu lemah, mustad'afin. Dan tak kuat nak hijrah lagi masa tu. Adalah cabaran-cabaran yang tertentu yang mereka terpaksa menangguhkannya. Maka dia ni Ibnu Abbas, dia berhijrah, sempat duduk di Madinah bersama Nabi selama 30 bulan. Nabi berdoa kepada dia, ya Allah, berilah dia kepahaman, faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas baru nak baligh dan dia sudah berkhitan. Ibnu Abbas walaupun dia masuk Islam, berhijrah lambat, dia pun masih kanak-kanak lagi waktu Nabi kita wafat, masih muda. Tapi dia sangat bersemangat untuk menuntut ilmu daripada kibarus sahabah, daripada sahabat yang sudah ada bersama pada waktu itu. Dia sangat bersemangat sangat. Maka dia pergi, bila Nabi wafat, Ibnu Abbas pergi cari sahabat-sahabat yang boleh meriwayatkan hadis, boleh menceritakan kepada dia hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting bagi dia. Jadi bila dia ajak kawan dia, mari kita pergi cari sahabat Nabi, kita belajar. Sahabat dia kata, pelik lah Ibn Abbas. Wa ajaballaka ya Ibn Abbas. Pelik awak ni. Orang lain berhajat pada awak. Mu nak pergi ngaji orang lain lagi? Ibn Abbas kata, tak apalah. Mana-mana dia dengar hadis daripada mana sahabat riwayat, dia pergi belajar. Ada satu hari dia pergi nak pergi belajar dengan seorang sahabat. Sahabat tu sedang berehat tengah hari. Dia panggil Qailulah. Qailulah, dia pun ambil kain dia hafal tepi tangga kawan tu, tidur situ. Relax. Angin mari kena debu atas muka dia. Bila sahabat ni keluar tengok, ya, terkejut dia. Ya bin Ammi Rasulullah, hey, anak pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tak bagi tahu? Cakap je aku pergi rumah kau. Ibn Abbas kata, tidak, ana ahaqqu an atik. Aku lebih berhak mendatangi Tuan kerana aku nak belajar. Jadi Ibn Abbas belajar bersungguh-sungguh sehingga dia tafawuk. Dia telah dapat mengatasi ramai di kalangan para sahabat pada waktu itu. Ibn Abbas telah menjadi seorang tokoh ulama yang sangat besar. Baik, isu yang kedua, berbeza suasana iklim Mekah dengan Madinah. Mekah bumi kering, kontang, tidak ada tanaman. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS berkata, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meletakkan sebahagian daripada zuriat aku di lembah yang tidak ada pokok dekat dengan tapak rumahmu. Ayat surah Ibrahim ayat 37. Jadi oleh kerana Mekah ni kosong, tak banyak pokok, bumi dia kering, jadi tak banyak penyakit. Berbeza dengan Yathrib. Yathrib ni banyak pokok-pokok. Pokok tamar, pokok kurma, pokok tin, pokok ni nakhil. Jadi di sana banyak lopok-lopok air, bekas hujan ke, air telaga ke, ataupun tali air, banyak. Yang menyebabkan takungan air itu menyebabkan banyaknya nyamuk malaria. Yang menyebabkan bila orang Mekah pergi hijrah, nyamuk-nyamuk ni gigit mereka, jadi demam panas. Demam malaria kata orang. Jadi ramai yang sakit, yang demam panas, ada yang bercakap macam-macam dah. Sebab seperti Bilal kena demam panas, Sayyidina Abu Bakar sendiri kena demam panas. Sehingga Nabi SAW berdoa,
Allahumma anqul hummaha ilal juhfah. Cerita Nabi SAW berdoa untuk kesihatan bumi Madinah ini dan memindahkan humma, penyakit ini ke Juhfah, telah kita cerita dalam hikayat yang ke-86. Para jemaah yang nak ikuti cerita, cari hikayat 86, kita akan jumpa hikayat ini di sana. Maka itulah keadaan sehingga sahabat-sahabat ini sakit. Kesan daripada demam panas tu dikatakan masih wujud. Maka yang ketiga, orang Mekah walaupun mereka berbeza akidah dengan keluarga mereka yang berpindah ke Madinah, tapi mereka tetap bertanya khabar. Masih lagi orang panggil mendengar cerita, masih lagi mendengar cerita. Sebagaimana ibu kepada Asma binti Abi Bakar mari ziarah anak dia di Madinah. Abu Sufyan ketika datang nak memperbetulkan balik perjanjian damai yang dibatalkan, juga duduk di rumah, pergi ke ziarah rumah anak dia Ummu Habibah. Walaupun Ummu Habibah dah lipat tikar Nabi SAW itu. Dalam kisah yang lepas kita sudah cerita ni. Artinya orang Mekah ambil tahu, peduli dengan perkembangan keluarga mereka, sahabat kawan-kawan mereka yang berhijrah ke Madinah. Sebab itu bila Nabi datang, mereka kata puak kena demam panas ni, orang tak kuat ni. Antibody sudah lemah. Kalau kita sekarang dipanggil antibody sudah lemah, kita serang hendak sekaligus, mereka akan mati. Isu yang keempat, sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan bukalah dalam kitab kita ni. Dalam buku Makkah Al-Mukarramah ini kita sudah cerita tentang perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6. Di antara perjanjian itu, Quraisy kata apa? Wa anna Muhammadan yarji' ilai anna 'amahu hadza bi ashabi. Tahun ni Muhammad tidak dibenarkan masuk Mekah sama sekali, tapi kami benarkan dia datang pada tahun yang berikut. Dia boleh tinggal di Mekah selama 3 hari dan mereka tak boleh bawa senjata banyak kecuali senjata pengembara. Mana senjata pengembara ni, orang nak mengembara ni bawa senjata biasa lah. Takut-takut ada hayawan-hayawan pencuri ke, nak guna parang ataupun golok untuk diambil kayu, gitu je senjata. Itu pun dalam bersarung. Nabi SAW dah Quraisy bagi perjanjian, bagi jaminan 3 hari untuk tahun depan, maka terpaksalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka ihram, dia panggil ihsar, dam, dengan bayar dam ihsar. Tahallul bil ihsar. Maknanya kita sembelih kambing ataupun seekor unta untuk 7 orang sembelih, kemudian cukur kepala, boleh balik. Itu dipanggil ihsar, orang yang terhalang daripada masuk Mekah. Maka pada tahun yang berikutnya, pada bulan Zulqa'dah, Nabi kita tahun yang ke-7, Nabi datang ke Mekah. Itu nama dia Umratu Al-Qadiyah. Umrah menunai janji Quraisy. Ada orang kata Umratul Qada, umrah nak qada balik yang terlepas tahun lepas. Tapi bolehlah dua-dua. Nak kata umrah qada yang tak dapat siap tahun lepas, ataupun Umratul Qadiyah, umrah menunai janji Quraisy, dua-duanya boleh. Baik. Yang kelima, Islam tak mahu pengikut dia berbeza di antara zahirnya dengan batin. Siapa dia berbeza, nampak baik di luar, jahat dalam, itu dia panggil riya, dia panggil nifaq. Nampak rajin ibadat tapi nak tunjuk pada orang, nama dia riya. Islam juga tidak membenarkan kesombongan. Dalam Quran surah Luqman ayat 18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang sombong, angkuh, tak mau. Maka tidak dibenarkan keangkuhan, kesombongan kecuali beberapa tempat. Beberapa tempat. Di antara tempatnya, kalau kita dalam peperangan, kita berdepan dengan musuh, pada ketika itu kita kena tunjuk kuat, tunjuk act, tunjuk berani. Sebagaimana Abu Dujanah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita tanya, siapa dia nak pegang pedang aku ini? Mesti menjalankan tugas. Abu Dujanah kata, saya Rasulullah.
Maka dia ambil. Dia ikat di kepala dia kain warna merah. Dia berjalan dengan nampak sombong, megah depan Quraisy. Nabi kata apa? Innaha lamisyatun yubghiduha Allah. Jalan macam ini dimurkai oleh Allah kecuali dalam peperangan. Kita kena tunjuk, jangan lembek gitu. Orang kafir tengok, hai, pernah tolak cuik pun mati ni buat ni. Kita kena tunjuk gagah. Maka situ satu, dibenarkan. Yang kedua, kita kena tunjuk kuat ketika kita tawaf. Sebab apa? Quraisy sedang tunggu di atas bukit Qu'ayqi'an sebelah Hijr Ismail, nak serang hendak. Maka Nabi kata kita kena tunjuk kuat, buka bahu kanan, biar tunjuk masal kita punya kuat ni, biar Quraisy tengok, gagah lagi buat tu jangan duk main-main. Berjalan pula lompat. Nabi kata apa? Rahimallahum ra'an arahumul yaumin nafsihi quwwah. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat pada siapa-siapa yang boleh menunjukkan kekuatan dia pada hari ini. Mari tunjuk. Maka, sebab itulah kita dalam ibadat jangan tunjuk lemah. Ada sebagaimana berlaku kepada ulama salaf ni, bila dia puasa, dia letak minyak di mulut. Tak minyak. Kalau kita ni kalau puasa nampak kering, puasa tu. Dia tak minyak sini supaya apa? Orang nampak macam berminyak ni baru sudah makan ni. Puasa sunat lah ni. Ikhfa'an lil ibadati wa bu'dan 'anir riya'. Nak sembunyi ibadat jauh daripada riya'. Diceritakan seorang ulama nama dia Mansur bin Mu'tamir, sama 40 sana. 40 tahun dia puasa. Malam dia beribadat. Dia menangis pada waktu malam. Jadi orang tak nampak dia. Siang hari dia pakai celak mata. Dia basahkan mulut dia. Ni orang ingat dia tak puasa. Tapi sebenarnya dia berpuasa. Kita hari ni asyik dia tunjuk Facebook ya. Baca Quran 2 muka surat Facebook dah. Inilah kerusakan yang berlaku pada zaman kita ni. Jadi kita, waktu haji kita kena tunjuk kuat. Sebab apa? Nak lawan Quraisy. Baik, sekarang ni Quraisy dah tak ada. Kenapa kita masih lagi buka bahu kanan? Kenapa masih lagi kita berjalan romal lace? Kenapa? Kita kena ingat. Ni, tengok yang keenam ni. Satu lagi, tempat yang diminta supaya kita tunjuk kuat, at-tajallud indal musibah. Tunjuk kekuatan jiwa ketika ditimpa musibah. Ada kematian ke, ada musibah apa ke, ni bila ada orang mati kau duk jebek tuyuk, alah. Nampak tenang, diuji, tenang. Kalau ada kesakitan jangan duk mengadu sana sini, diam. Yang keenam, setelah Nabi SAW masuk Masjid Haram, didapati sekumpulan puak kafir duduk di Darun Nadwah. Di sebelah Haji Ismail tu ada kelab dia, Darun Nadwah. Berkumpul di situ. Nabi bila tengok Quraisy kumpul, ittaba'a biridai. Nabi kita buka kain dia ni, pusing tak bawah. Buka bahu kanan. Nak tunjuk ni, aku ni bukannya main-main, mengingat aku penakut, tengok besar dia. Tunjuk, dia panggil ittiba'. Wa qala, Nabi kita sebut tadilah, rahimallahum ra'an, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang boleh menunjukkan kekuatan dia pada hari ini. Jangan tunjuk lemah ke Quraisy. Ni Quraisy apa ni? Quraisy mari nak gertak kita sekali, kita goyah habis takut lah. Jangan takut, lawan dia. Jangan takut. Kita lawan Quraisy. Baik para pelajar sekalian. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka bahu kanan, ittiba', dia duduk di atas kenderaan dia, atas unta dia. Ibnu Rawahah pegang tali unta. Nabi kita pergi dekat Hajar Aswad, dia tak turun. Dia tolak dengan tungkak dia. Tolak ke Hajar Aswad. Jadi kita dah sebut dalam siri yang lepas, cara istilam Hajar Aswad ni, yang pertama kalau boleh cium. Yang kedua kalau tak boleh kita istilam dengan tangan kita. Yang ketiga isyarat. Yang ketiga kita isyarat je. Kita isyarat macam mana kita nak isyarat kepada Hajar Aswad. Itu 3 cara. Jadi Nabi kita di sini dia isyarat dengan tongkat dia. Hola tongkat di Hajar Aswad. Kita sekarang ni hola tongkatnya malah dipolis lah. Pecah Hajar Aswad aku tu. Jangan main. Maka wahar walal huwa, Nabi kita berjalan laju sikit, dan umat Islam kita ni berlari anak
ikut Nabi SAW sehingga sampai ke rukun Yamani. Maka ittiba, buka bau kanan ni sunnatun, satu sunnah sampai kepada hari ini. Baik. Isu yang ketujuh, kita dah bagi tahu sebab-sebab kenapa kita kena ramal. Kenapa kita kena berlari anak. Iaitulah nak mengizharkan, nak menzahirkan kekuatan. Bukannya lemah di hadapan musuh-musuh yang menyangka orang Islam yang datang ke Mekah ini semuanya lemah. Karena itu Ibnu Abbas kata, ramala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ashwatin bil bait. Nabi kita berlari 3 pusingan itu sehingga sampai ke rukun Yamani, nampak baru dia berjalan biasa. Kemudian dia berjalan biasa 4 pusingan lagi. Maka itulah menjadi sunnah. Jadi dalam Kaabah ni sunnah dianya, bila kita nak tawaf, kita buka bahu kanan, kita berjalan melompat, untuk laki-laki saja, perempuannya tidak, 3 pusingan yang pertama. Daripada Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani. Kemudian berjalan biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baiklah. Timbul lagi soalan yang ke-8. Sekarang ni Quraisy sudah tidak ada. Negara Mekah sudah jadi negara Islam. Apa yang kita takut lagi? Apa yang nak ditakutkan lagi? Nak takut Quraisy tak ada. Negara Islam sudah jadi negara. Jadi apa yang kita nak buat? Tuan-tuan bacalah dalam buku ni. InsyaAllah ada maklumat yang telah kita catatkan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah. Baik. Dengar cerita. Ada nama dia Abu Tufail. Abu Tufail tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang berlari ni, ramal ataupun ittiba'. Dia kata, yaz'umu qaumuka, kaummu ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ramal, dan itu adalah satu sunnah. Maka Ibnu Abbas pada peringkat awal kata macam tak kena perkara tersebut sebab Quraisy sudah tidak ada. Tetapi setelah dia tengok balik murajaah, lebih lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu sendiri, sebagaimana yang diriwayat oleh Zaid bin Aslam daripada bapaknya, dia dengar Sayyidina Umar kata, Umar kata apa? Fi marramlanul an wal kashfu anil manakib. Untuk apa kita berlari sekarang? Kenapa kita nak buka lagi manakib, kita punya bahu kita ni kenapa mau buka? Dalam kitab kita sebut tadi kan. Kenapa nak buka bahu? Wa qad atta'allahu al-Islam wa nafal kufra wa ahla. Allah Taala dah kuatkan Islam ni. Kafir-kafir tak ada lagi di Mekah. Untuk apa kita? Ini menarik ni. Wa ma'azalika, Umar kata, walaupun kita duk fikir, Nabi bila datang mari ba'dal Fath Makkah, setelah permukaan kota Mekah dah jadi negara Islam, Nabi masih lagi ramal. Waktu Nabi datang Hajjatul Wada tahun yang ke-10 dengan 100,000 lebih pengikut umat Islam, Nabi ramal. Maka Umar kata, aku tahulah, wa ma'azalika la nada'u syai'an kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak ada kafir, kita tetap melakukannya. Kita tak akan tinggal kerana itulah amalan yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesailah masalah. Jadi para jemaah sekalian, Ibnu Abbas pun pada peringkat awal macam khilaf dalam masalah ini, tapi akhirnya dia kata tetap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika Nabi datang Hajjatul Wada, Nabi masih lagi melakukannya. Itu menunjukkan sunnah sabitah. Baik. Habis apa sebab? Tuan-tuan masih lagi menunggu jawapan. Jawapan yang tuntas. Kenapa kita buat benda tu dah tak berlaku? Jawab dia, siapa yang menghasut Quraisy? Siapa yang menghasut Quraisy untuk melakukan perbuatan ini? Tuan-tuan tengok. Siapa yang kacau Quraisy? Suruh kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya syaitan. Syaitan yang kena. Syaitan yang ajar supaya buat jadi sekarang ini syaitan ada ke tak ada? Ni syaitan ada ke tidak? Jawabnya ada. Jadi oleh kerana syaitan ada, walaupun Quraisy sudah tidak ada,
seolah-olah ka'annana, bila kita pakai yang macam ni, buka bahu kanan, kita berjalan rompak seolah-olah kita nak berkata, syaitan, mu coba nak goda aku, coba nak sekat aku, coba nak kacau aku. Sekarang ni aku sampai ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, mengikut pengalaman saya, interview, tanya beberapa orang jemaah-jemaah kita yang pergi haji. Ramai yang mengatakan saya ni, melalui cabaran yang begitu getir nak mari Mekah ni. Lebih-lebih lagi orang-orang muda. Orang-orang muda yang hebat-hebat ni. Syaitan cakap, mu nak pergi Mekah buat apa? Nanti balik nanti pejabat buat majlis parti, orang panggil Pak Haji dengan Mak Ajak naik keroke atas pentas. Tak jadi. Nah, kita banyak kerugian dari sudut nak enjoy muda-muda ni. Jadi bila kita pergi haji, seolah-olah kita kata, syaitan, kamu yang goda aku, kamu yang kacau aku, mu yang nak nak nyekat aku mari, aku tetap datang. Alhamdulillah, labbaik Allahumma labbaik. Kita tunjuk bahu kita tunjuk kita punya kekuatan kepada siapa? Kepada syaitan. Allahu Akbar. Itu hikmah. Kenapa masih lagi dilakukan? Walaupun kita mengatakan Quraisy sudah tidak ada. Tapi penggoda Quraisy masih lagi wujud. Baik, kita pergi kepada isu yang ke-9, rukun Yamani. Tadi saya dah sebut, rukun Yamani duduk di mana? Duduk di ni, yang bertentangan dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad sini, rukun Yamani sini. Dalam gambar, kalau kita tengok di batu, di dinding Kaabah tu, tempat bucu dia tu, dia ada batu bulat macam tu, tempat orang gosok. Nak gosok dia. Untuk gosok dia tu. Maka istilam rukun Yamani dengan tangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu la yastalimu illa hazaini ruknaini. Ibnu Abbas kata, Nabi tidak gosok kecuali dua rukun saja. Yamani dengan Aswad, dengan Hajar Aswad. Salah, Hajar Aswad kita dah cerita semalam, panjang. Tuan-tuan tengok dalam siri yang lepas. Wa qad ittafaqatil ummah ala istihbab istilami ruknaini. Sepakat dah ulama bahawanya sunat istilam. Cuma berbeza pandangan tentang rukun Yamani, hanya sunat istilam, gosok saja, tak sunat kita cium. Dan kalau kita tak boleh nak gosok, jalan terus je, tak payah isyarat. Itu ada khilaf di situ. Ammar rukun Yamani fayumsah faqat. Kita boleh gosok je, tak boleh kita kucup dia. Dan tak perlu, tidak ada isyarat. Mana kalau boleh gosok, kalau tak boleh, lalu gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, terus pergi. Ini kena ingatlah, itu perbezaan. Dalam siri yang lepas ana ada sebut perbezaan di antara dua batu. Batu Hajar Aswad dengan batu Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim langsung untuk tengok je, ambil pengajaran. Tapi beza di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad sedikit je berbeza. Maknanya dua-dua tu sunat kita istilam, gosok, tapi Yamani tidak dikucup, tidak dicium. Yamani juga tidak dihadap ke arah dia waktu kita nak akhirkan, sebab dia bukan akhir, dia tengah-tengah. Berbeza dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad tu permulaan tawaf. Jadi kita nak tawaf, kita berhenti, kita menghadap ke arah dia, sama ada kita boleh gosok ataupun kita isyarat bismillah Allahu Akbar. Itu dipanggil isyarat. Itu kelebihan Hajar Aswad yang telah kita sebut hadis-hadis tentangnya. Tuan-tuan boleh rujuk baliklah, baca balik dalam kitab kita ni, Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah, dalam kitab yang ada ini. Baik, sebagai penutup ataupun yang ke-10, terdapat dalam hikayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ramal 3 pusingan yang pertama, tak termasuk antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani, rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Dan Nabi tak perintahkan 4 pusingan lagi supaya berlari ramal, lish rahmatan bil muslimin. Nabi kita kesian tengok umat Islam berlari tu, bukannya kita yang sihat-sihat ni masyilah kita kata tak, sebab kita kuat. Tapi orang tua-tua yang tak larat, bukan mudah untuk dia nak berlari tu. Bukan mudah untuk dia nak berlari.
Maka dahlah mereka datang jauh. Kalau kena musim panah pula, panah di siang hari dekat dengan Kaabah. Macam-macam lah. Maka Nabi kita sebagai Rasul rahmatan lil alamin yang sangat kasihan belah dia kepada umat dia, Allah SWT telah sifatkan Nabi dengan dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi, Rasul min anfusikum, Rasul daripada kalangan kamu sendiri, daripada manusia atau daripada Quraisy sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, susah hati sangat kalau kamu susah. Nabi susah hati. Dan dia nak sangat kamu semua ni jadi orang Islam. Dan sifat Nabi kita Rauf Rahim, sangat kasihan belas. Maka Nabi kita kata 4 pusingan lagi tu berjalan biasa. Cukuplah untuk kita nak cabar Quraisy, kita nak tunjuk kita ni kuat kepada Quraisy, sudah cukup. Jadi para jemaah sekalian, saya simpulkan kisah ini. Maknanya Quraisy walaupun mereka sudah baik, kita kena ingatlah setengah orang ni kagum sangat dengan orang kafir ni. Oh, kafir baik, dia punya integriti lah konon-kononnya. Tapi tengok dulu. Tengok apa sudah jadi. Bila Nabi kita beri kepercayaan kepada Quraisy, 3 hari dia bagi visa, kita datang, mereka pula cuba nak belot. Mereka pula cuba nak khianat. Mereka buat sesuatu yang cuba nak serang hendak, nak khianat Nabi SAW. Ingat. Ini pengajaran untuk kita. Kita kadang-kadang waktu kita duduk berkawan dengan orang kafir ni, nampak macam dia terbaik je, integriti lah kononnya. Telus sangat lah. Kita bagi peluang sekali kepada dia, kita pun nampak apa yang mereka buat, apa kerana yang mereka buat. Jadi hati-hati tuan-tuan, perangkap-perangkap ini perlu kita belajar. Sebagaimana kata orang, at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah itu mengulang balik peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi kita nak dengan orang kafir berhati-hati, jangan beri kepercayaan yang banyak, yang lebih-lebih, tidak ada. Begitulah kita. Maka puak-puak Quraisy yang duduk di Darun Nadwah di Bukit Jabal Qu'ain tadi, bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kekuatan, mereka pun tak jadi nak serang hendak. Jangan cuba nak cari pasal. Mereka ni kita sangka lemah sebab kena demam panas, kena humma Yasrib, kena demam panas di Madinah dulu, rupa-rupanya tak memberi kesan apa-apa. Maka dengan sebab siasah, kebijaksanaan yang digunakan oleh Nabi telah menutup pintu-pintu kejahatan yang cuba nak dilakukan oleh puak-puak Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kepada Nabi dan para sahabat. Jadi akhir sekali selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Selesai Nabi daripada Umratul Qadiyah, selepas 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat balik ke Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat baik-baik. Perjanjian Hudaybiyah, tahun yang ke-6. Tahun yang ke-7, mereka izinkan Nabi datang 3 hari. Itu pun sudah ada bibit-bibit pembelotan. Kalau tidak, kenapa mereka cuba nak serang hendak? Nabi kita balik, selepas daripada itu, berlakulah pembelotan yang seterusnya. Apabila berlakunya perbalahan di antara 2 kabilah, satu kabilah masuk belah Nabi, satu kabilah lagi duduk belah Quraisy. Bila berlaku perbalahan 2 ni, Quraisy pergi tolong orang dia untuk khianat. Bermakna mereka telah batalkan perjanjian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nak mempercepatkan pembukaan kota Mekah. Sebab perjanjian damai itu 10 tahun. 10 tahun gencatan senjata. Tapi Allah Ta'ala nak mempercepatkan urusan. Quraisy buat hal, Abu Sufyan berlari ke Madinah minta nak jumpa Nabi untuk nak berdamai. Nabi kata tidak ada masalah. Alhamdulillah, pada tahun yang ke-8, Ramadan tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubina, Nabi kita salah dapat ambil Mekah daripada Quraisy. Maka Mekah telah menjadi negara Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu tengok manusia berduyun-duyun masuk Islam. Habis orang Mekah masuk Islam. Kita kata Alhamdulillah. Quraisy khianat,
banyak hikmah. Sebab itu dalam perjanjian damai itu Nabi layan je Quraisy nak apa. Sehingga sahabat-sahabat ni, Sayyidina Umar contohnya, macam terbuku di hati dia, macam tak puas hati dia dengan perjanjian itu, sebab nampak macam kita ni mengalah sangat ni. Rupanya Nabi SAW ada wahyu, Nabi kita menggunakan hikmah kebijaksanaan, wahyu di bawah bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya 2 tahun je perjanjian Mekah telah dapat diambil. Kita kata alhamdulillah. Para pelajar sekalian, tamatlah hikayat kita yang ke-29. InsyaAllah kita akan pergi kepada hikayat yang ke-130 dalam siri yang akan datang, masih lagi dalam kisah-kisah haji, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.